Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga buat seluruh umat Islam, kan? Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga, kan, seinfinitinya, sebab sehingga ke saat ini, sehingga ke hari ini, kita masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk terus berada, untuk terus bernafas di atas muka bumi milik Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan. Jadi marilah kita sama-sama untuk terus mengumpul sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa ke negeri yang kekal abadi kelak, kan, insya-Allah. Semoga husnul khotimah untuk kita semua, kan, insya-Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama dalam surat Sahabiah, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan, kita akan berkongsi berkenaan tentang kisah salah seorang isteri Rasulullah SAW yang juga dikenali sebagai yang juga digelar sebagai Ummul Mukminin, kan. Siapakah beliau ni, kan? Jadi mungkin kisah tentang isteri Nabi ini kurang diceritakan ataupun kurang kita dapat tengok dekat mana-mana riwayat, sebabnya dia bukanlah orang berasal daripada bumi Syam, bukanlah berasal daripada Mekah ataupun Madinah, kan. Jadi pada kali ini kita akan kita akan mengupas tentang kisah Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Siapa Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah ni, kan? Jadi nak dijadikan yang cerita adalah kita nak cerita dulu tentang nasab Maria ni, kan. Seperti yang kita sedia maklumkan, tak banyak cerita ataupun tak banyak riwayat yang kita ketahui tentang keluarganya ataupun tentang salah-salah keturunannya, kan. Dan apa yang boleh kita tahu ataupun boleh kita baca adalah nama lengkapnya, Maria ni diberi nama Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir, yang juga dikenali dengan nama Hafan, atau ayahnya berasal daripada suku kaum Kibti. Memang orang Mesir lah, orang berasal daripada Mesir, kan. Dan ibunya adalah penganut agama Masihi Romawi, kan. Berasal daripada keturunan daripada negara Rom lah pada ketika itu. Jadi setelah dewasa, daripada kecil sampailah Maria ni meningkat dewasa, kan, dia berada di Mesir bersama dengan keluarga dia lah, dengan saudara Maria dia, kan. Dan bila dia besar, Maria ni bersama dengan saudara perempuannya telah bekerja dekat istana Raja Mesir pada ketika itu, yang diberi nama Raja Mukaukis, dan mereka menjadi hamba, kan, bekerja dekat istana ketika itu, kan. Jadi kita berbalik pada cerita Rasulullah SAW. Ketika ini Rasulullah SAW dalam rangka perancangannya untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, kan. Jadi pada ketika ini Rasul merancang untuk menghantar utusan berserta dengan surat lah kepada Raja Mukaukis pada ketika itu melalui Hatib bin Balta'ah. Dan di dalam surat baginda itu, baginda menyuruh Raja Mukaukis dan juga rakyatnya lah untuk memeluk Islam. Namun Raja Mukaukis menolak secara baik lah, kan. Walaupun dia tolak secara baik, tapi Raja Mukaukis ni menerima Hatib dengan sangat baik, kan. Dilayannya sebagai seorang tetamu yang selayaknya lah, kan. Tapi
sebagai balasannya kan, sebab jauh juga kan daripada Yasrib ataupun Madinah pada kita panggil sekarang ni, untuk kita pergi ke Mesir tu memakan masa berhari-hari kan. Kalau dulu tak ada kapal terbang, tak ada kereta kan, tak ada jalan darat, tak ada jalan udara kan. Jadi nak tak nak mereka mesti melalui jalan darat, menggunakan unta, kenderaannya unta ataupun kuda kan. Jadi sebagai balasannya, Raja Mukaukis ni menghadiahkan 3 orang hamba kepada Rasulullah SAW, yang mana salah seorangnya adalah Maryah ni sendiri, Maryah, dan juga saudaranya Sirin, dan juga seorang budak lelaki yang bernama Maburi. Bersama-sama dengan hamba ni juga, raja tersebut memberikan hadiah-hadiah hasil daripada Mesir itu sendirilah, hasil daripada bumi Mesir untuk Rasulullah kan. Dan pulanglah Hatib ni bersama dengan hamba-hamba tersebut, dan juga bersama dengan hadiah-hadiah yang diberikan Raja Mukaukis ni untuk Rasulullah SAW. Tapi kan di tengah perjalanan antara daripada Mesir ke Madinah pada ketika itu, Hatib ni dia nampak lah kan kelainan ataupun perasaan sedihnya Maryah ni, Sirin dan juga Maburi ni kan. Dia rasa sedih lah sebabnya mereka perlu meninggalkan kampung halaman kan. Siapa tak sedih? Kalau kita sendiri pun kita rasa sedih kan. Kita dah membesar, daripada kecil sampai besar kita kat satu tempat ni, tiba pula kita kena pergi kena berpindah ke satu kawasan yang kita tak pernah tahu pun kewujudannya, dan tak tahu macam mana suasana. Yang pastinya mesti suasana sangat-sangat berbeza lah dengan tempat asal kita kan. Jadi bila Hatib nampak ketiga-tiga hamba ni rasa sedih, Hatib pun menghiburkan mereka dengan menceritakan tentang kebaikan Rasulullah SAW, indahnya Islam itu, apa yang Islam cuba bawa, dan apakah agama Islam itu sendiri kan. Jadi mereka pun ketiga-tiga hamba ni tertarik lah. Dia rasa macam mungkin tenang sikit kan. Bila diceritakan tentang Rasulullah ni, rasa tenang sikit, rasa selamat sikit kan. Jadi mereka pun bila Hatib mengajak mereka untuk memeluk Islam, tanpa banyak soal ataupun tanpa banyak bicara, mereka pun bersetuju menerima ajakan tersebut kan. Dan Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Madinah, menerima perkhabaran tentang penolakan Raja Mukaukis. Tapi Rasulullah tidak menyangka lah. Dia terkejut lah kan. Rasulullah terkejut terhadap pemberian hamba-hamba dan juga hadiah-hadiah tersebut kan. Rasulullah memang tak menjangka lah, tak expect pun bila pergi tu akan pulang dengan hadiah-hadiah dan juga hamba tersebut kan. Jadi antara ketiga-tiga hamba tersebut, baginda Rasulullah SAW telah mengambil Maryah untuk dirinya, dan juga memberikan Maburi kepada Abu Huzaifah Al-Adawi, dan juga telah menyerahkan Sirin kepada seorang penyair yang bernama Hasan bin Sabit. Dan kita nak kalau kita ingat lagi kan, di awal-awal tadi diceritakan tentang Maryah ni, siapa ayahnya, siapa ibunya kan. Jadi Maryah ni agak berbeza sikit dengan Sirin dan juga masyarakat Mesir yang lainnya lah. Sebabnya kalau kita siapa yang pernah pergi Mesir kan, orang Mesir ni berbeza kan. Tapi mungkin kulit dia agak sawo matang sikit dan berwatakan agak kasar sikit kan. Tapi Maryah ni berbeza kan. Sebab Maryah ni dia diceritakan dia memiliki kulit yang putih, dan dia juga cantik. Bila kulit putih dia cantik kan. Dan juga dia ada berambut ikal. Jadi menurut Imam Al-Balaziri ni, dia kata sebenarnya ibunya adalah daripada berketurunan bangsa Romawi, dan kecantikan Maryah itu diceritakan mungkin menurut ataupun diwarisi daripada kecantikan ibunya kan. Jadi berbezalah Maryah ni berbanding dengan orang-orang Mesir pada ketika itu. Jadi berita kehadiran ataupun kedatangan Maryah ke Madinah pada ketika itu telah menggemparkan lah kan, menggemparkan seluruh penduduk Madinah pada ketika itu kan. Sudah pastinya lah bila orang yang bila cerita itu sampai ke seluruh
Madinah, mestilah isteri-isteri Nabi juga mengetahui cerita ini kan. Jadi terbitlah sedikit rasa cemburu di atas kehadiran ataupun kedatangan seorang perempuan cantik, seorang hamba yang cantik kan. Sehingga bila Rasulullah SAW tahu tentang isteri-isteri Nabi ni cemburu, Rasulullah pun meninggalkan ataupun meletakkan Maria ni di rumah Harisah bin Nu'man yang mana terletak di sebelah Masjid Nabawi pada ketika itu kan. Jadi jadinya setelah setahun Maria ini tinggal di Madinah, menjadi hamba kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memperisterikan Maria Al-Qibtiyah ni kan. Jadi nak dijadikan ceritanya juga, setelah setahun berada di Madinah menjadi isteri Nabi Muhammad SAW, Allah telah mentakdirkan berita gembira kan, telah memberi berita gembira kepada Rasulullah SAW dan juga Maria ni tentang kehamilan Maria Al-Qibtiyah ni. Jadi ini satu berita yang gembira lah untuk Rasulullah SAW, sebab sebelum kehadiran Maria ni, 3 orang putera dan puteri Nabi, iaitu Abdullah, Qasim dan juga Ruqayyah telah meninggal dunia kan. Jadi bila ada salah seorang isteri Nabi yang boleh hamil, yang boleh mengandung ni, Nabi memang sangat-sangat gembira lah, dan Nabi memang menjaga kehamilan dan menjaga Maria dan juga anak yang dikandungkan itu dengan sangat-sangat baik lah kan, dengan sangat-sangat teliti kan. Sampai satu masa ketika kehamilan Maria ini diketahui oleh isteri Nabi, timbul lagi cemburu kan. Tadi awal-awal tu cemburu dah, sebabnya Maria ni seorang yang sangat cantik kan. Tapi bila Allah memberi lagi rezeki boleh hamil, lagilah isteri-isteri Nabi berasa cemburu kan. Sebabnya mereka lebih dahulu bernikah ataupun berkahwin dengan Nabi, tapi masih belum dikurniakan cahaya mata. Dan pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah, lahirlah putera bagi Maria dan juga Rasulullah SAW yang diberi nama Ibrahim, dengan harapan Rasulullah SAW berharap agar kebaikan dan kebijakan Nabi Ibrahim juga dapat kepada Ibrahim anaknya tu kan. Akan tetapi di kalangan isteri-isteri Nabi ni bertambah-tambah lagi cemburu tu kan. Mula cemburu dah dengan kehadiran Maria ni. Lepas tu bila tahu Maria boleh mengandung, bertambah lagi cemburu. Dan bila lahirnya putera daripada Maria ni, lagi bertambah-tambah lah kan, lagi banyak cemburunya kan. Jadi dengan perasaan-perasaan cemburu ni, maka terbongkarlah satu rahsia di mana pernah berlaku pertemuan rahsia di antara Rasulullah SAW dengan Maria Al-Qibtiyah ni di rumah Hafsah. Pada ketika itu Hafsah tak ada kat rumah, dan pada hari tersebut sebenarnya adalah giliran Rasulullah SAW bersama dengan Hafsah. Dan perkara ni, bila Hafsah tahu ni, Hafsah sangat-sangat marah lah kan. Bila Hafsah marah, bila Rasulullah tahu Hafsah marah, terus Rasulullah mengharamkan diri Maria ke atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi bila berlaku ni tentang pengharaman Maria ni, maka turunlah satu wahyu daripada surah At-Tahrim, ayat yang pertama kan. Firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud kan, hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila turunnya ayat surah At-Tahrim ayat 1 ni, maka gugurlah ataupun hilanglah keharaman Maria ni ke atas
ke atas diri Rasulullah SAW. Dan satu riwayat lain juga menceritakan bahawa Sayyidatina Aisyah juga pernah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria, kan. Apa yang Aisyah dia kata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria kerana rupa parasnya yang cantik, dan juga Rasulullah tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harithah bin Nu'man Al-Ansari. Lalu Maria ini menjadi tetangga kami. Akan tetapi baginda sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih, dia kata. Oleh kerana itu Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi baginda tetap mendatangi Maria itu. Sesungguhnya itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain juga mengatakan bahawa Aisyah berkata, Allah memberinya, iaitu memberi Maria ini anak, sementara kami tidak dikaruniakan seorang anak pun. Jadi salah ke kan untuk kita sebagai orang perempuan ni ataupun isteri ni berasa cemburu kepada suami kita, kan. Jadi secara fitrahnya ataupun secara normalnya tidaklah perasaan cemburu itu salah, kan. Cuma kita perlu kawal, kita perlu pimpin perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi kita itu agar tidak emosi tidak mengawal fikiran rasional kita, kan. Jadi macam-macam, maksudnya ada beberapa perkara yang kita boleh buat supaya emosi itu tidak menguasai diri kita, kan. Sebab bila emosi dah menguasai diri kita, pasti perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Okey, berbalik kepada anak ataupun bayi yang lahir bayi yang lahir itu, kan. Ketika umurnya setahun 7 bulan ataupun 19 bulan, Ibrahim ni telah jatuh sakit. Punca sakit pun tidak diketahui, kan. Jadi Maria siang dan malam bersama dengan Sirin ni sentiasa menemani Ibrahim. Dan suatu malam ketika sakit Ibrahim ni bertambah-tambah teruk dengan perasaan sedih, kan. Nabi Muhammad SAW ketika itu bersama dengan Abdul Rahman bin Auf telah pergi ke rumah Maria, kan. Ketika Ibrahim sedang sakaratul maut ni, Rasulullah SAW pun bersabda, kami tidak dapat membantumu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim. Maka tanpa Nabi sedari, air mata Nabi pun bercucuran. Nabi mengungkapkan ataupun Nabi melahirkan rasa kesedihan dengan kehilangan anak endanya, kan, yang dah lama ditunggu, kan. Baru Allah pinjamkan selama 19 bulan, Allah ambil kembali, kan. Dan pada ketika itu juga baginda bersabda, kan. Baginda kata, wahai Ibrahim, seandainya ini bukanlah perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, nescaya kami akan sedih atas kematianmu lebih daripada ini, kan. Kami semua berasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Begitulah, ataupun macam itulah, kan, ungkapan kesedihan Rasulullah SAW di saat kehilangan putera yang dicintainya, kan. Walaupun perasaannya sangat-sangat sedih, baginda tidak meratap, dia tidak macam menangis-nangis yang sangat-sangat teruk, kan. Apatah lagi berteriak mengucapkan kata-kata kesedihan yang berlebihan, kerana menangis ini adalah bukti kasih sayang, sedangkan teriakan itu adalah daripada syaitanir rajim, kan. Perkara ini boleh dijadikan contoh lah untuk kita, kan, ketika menghadapi apa-apa juga musibah. Lebih-lebih lagi sekarang ni di masa pandemik COVID-19 ni, kan, kita setiap hari ada sahaja sahabat-sahabat kita ataupun saudara kita yang telah pergi mendahului kita, kan. Jadi ini adalah satu contoh yang kita boleh ikutlah, kan. Dan seterusnya, kan, setelah kita pergi ke cerita yang berikutnya pula, setelah Rasulullah SAW wafat
wafat, meninggal dunia, Maria ini hidup sendiri kan, dia bersendiri, dan juga dia menginfakkan ataupun menyerahkan keseluruhan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebabnya masa tu dia tak ada anak, suami pun dah meninggal, jadi dia tinggal seorang diri kan. Dan Maria Al-Qibtiyah ini wafat pada tahun ke-46 Hijrah. Pada ketika itu zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, dan Khalifah Umar Al-Khattab ini sendiri yang menjadi imam untuk solat jenazah Saidina Maria Al-Qibtiyah ni, dan juga jenazah Maria Al-Qibtiyah ni telah dikebumikan di perkuburan Baqi kan. Ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah ni adalah yang pertama kan, ketika peristiwa ataupun peristiwa Hatib mengajak Saidina Maria dan juga dua orang hamba Sirin dan juga seorang budak lelaki tu untuk memeluk Islam tanpa banyak soal, tanpa banyak argument lah orang kata kan. Sayyidatina Maria ni terus bersetuju untuk menerima ajakan tersebut kan. Antara ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini adalah apabila datangnya suatu ajakan untuk melakukan kebaikan, maka tanpa banyak fikir, tanpa banyak dolak dalih ataupun tanpa banyak persoalan, kita kena sahut ajakan ini kan. Kerana pasti di setiap kebaikan itu Allah telah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita kan. Dan ibrah yang kedua yang kita boleh ambil ketika mana peristiwa anak anda Nabi Muhammad SAW bersama dengan Maria ini, iaitu Ibrahim meninggal dunia kan. Contoh yang sangat terbaik untuk kita ambil ketika kita berhadapan dengan situasi kematian. Betul kan, benar kan, apabila insan yang meninggal itu adalah mungkin anak kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin pasangan kita, mungkin juga ibu ayah kita kan. Pasti kesedihan ataupun terasa kehilangan tu memang terasa sangat-sangat kan. Tapi macam mana Rasulullah SAW memberi contoh yang teladan yang terbaik buat kita, macam mana kita nak menghadapi, macam mana kita nak kawal perasaan sedih tu kan. Sebabnya ketika peristiwa tersebut, ketika Ibrahim mengembuskan nafas yang terakhir sebagai bapa kan, Rasulullah ni tetap mengalirkan air mata kan. Itu bukti ataupun itu tanda Rasulullah SAW berasa sedih kan, dengan kehilangan anak dia yang memang sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat disayang kan. Tapi pada ketika itu Rasulullah SAW bersabda kan, dia kata seandainya ini bukan perintah yang hak jika kematian Ibrahim itu bukanlah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, janji yang benar dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, sudah pasti kan kita akan kami merasa sedih kan. Mesti Rasulullah merasa sedih di atas kematianmu lebih daripada ini kan. Dia kata kami merasa sedih wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Jadi Rasulullah cuba kawal perasaan sedih tu, cuba berfikiran rasional. Sebab sebab kematian itu pasti akan berlaku kan. Setiap hari kita mesti akan mati, cepat atau lambat. Bila itu wallahu alam, itu adalah ilmu rahsia Allah kan. Dan begitulah ungkapan kesedihan Rasulullah SAW saat menghadapi pemergian ataupun perpisahan bersama dengan puteri anak dia tu kan. Peristiwa ini memberi gambaran lah kan kat kita, supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam kesedihan. Sebabnya bila kita berlebihan menunjukkan kesedihan kita tu,
kita bila terlalu sedih kan, emosi dah mengawal diri kita, kita akan mulalah fikiran-fikiran yang negatif. Kita akan salahkan takdir, kita akan kata macam, kenapa Allah ambil keluarga kita, kenapa kan, banyak persoalan. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW memberi contoh yang terbaik kan. Rasulullah mengajar kita macam mana kita nak mengawal perasaan sedih itu agar tidak keterlaluan. Bersedih boleh, tapi dengan berpada-pada kan. Kerana yakinlah bahawa jodoh, ajal, maut, rezeki dan semuanya telah tertulis buat kita kan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yakinlah dan berimanlah dengan qada dan qadarnya yang Allah telah tulis dan tentukan buat kita kan. Jadi wallahu a'lam, yang salah dan silap ataupun yang terkurang itu daripada diri saya sendiri. Yang terbaik dan yang sempurna itu hanyalah milik Allah kan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.